Alright, sudah 9 suku dah. Kita lambat sikit ni daripada sepatutnya. Okey, jadi untuk kelas yang malam ni, cikgu nak bincang yang ni sebenarnya untuk TP4 bahagian C, muka surat 34. Yang untuk KBAT, untuk soalan KBAT ni, sebabnya, okey, plan cikgu ialah esok pagi. Kelas kita pukul apa? Kelas kita pukul 9 lah, 10. Okey, so kelas kita betul-betul naik lepas rehat tu kan. Okey, jadi cikgu nanti masuk kelas, cikgu akan tunjukkan bentuk cube. Cikgu akan tunjukkan satu bentuk cube lah. Lepas tu, cikgu akan tanya. Kalau cikgu darabkan sisi, contohlah ini untuk starting esok Cikgu datang ke sekolah, cikgu bawa satu cube. Lepas tu cikgu akan tanya, kalau cikgu ada ukuran dekat sini, ukuran dekat sini, ukuran dekat sini. Kalau cikgu darabkan A, agaknya kat sini cikgu dapat apa sebenarnya? A ni apa? Ni yang cikgu nak tanya esok ni. Ni untuk yang awal-awal sebelum cikgu ajar. Yang kita akan dapat A kuasa. A kuasa. Betul. Cakap sebab cikgu tak tengok chat box. Betul lah. Okay, kita akan dapat A kuasa 3. Okey, masa dekat sekolah rendah, kita dah belajar tahu isi padu. Ingat tak isi padu tu apa? Isi padu. Sekolah rendah kita ada belajar luas. Sekolah rendah kita ada belajar isi padu. Apa ni? Saya cakap tak dengar cikgu. Oh lah, sianya. Okay, tak apa. Alright. Jadi, sekolah rendah korang dulu, korang dah belajar luas dan juga isi padu. Luas tu ialah contoh permukaan yang warna oranye ni. Okay, cikgu nak tahu luas dia. Maksudnya, luas yang panjang ni panjang sisi darab panjang sisi. Tapi kalau cikgu nak tahu isi padu tu dia melibatkan 3 nombor. Maksudnya ni, 3 nombor. Kita darab tinggi, darab panjang, darab tinggi, darab panjang, darab lebar. Sekejap. Okey, hai. So inilah esok cikgu akan bawa satu cube, tunjuk dekat kelas. Dan cikgu akan tanyalah yang benda-benda ni. Nanti tolong respon ni dalam kelas. Nanti klik-klik. Okey. Sekejap, padam sikit. Alright. Jadi, sekolah rendah kita dah belajar luas. Kita dah belajar isi padu. Okay, cuba tengok soalan ni. Kita ada seutas wayar sepanjang 9.6 cm digunakan untuk membentuk sebuah kubus. Okey, kubus apa? Dia cube. Ni, yang cikgu letak kat sini. So, apa ciri-ciri cube sebenarnya? Apa ciri-ciri cube? Maksudnya kalau panjang sisi dia tu, apa ciri-ciri dia? Yang korang boleh tengok dekat gambar ni. Apa persamaan yang diorang ada? Okey, cuba tengok panjang yang dekat sini. Panjang sini. Panjang dekat sini. Tiga-tiga panjang ni agak-agak panjang yang sama ke tak sama? Okey. So, cikgu boleh gantikan dengan A. Maksudnya, bila dia cube ataupun kubus, kita boleh katakan setiap sisi dia mempunyai panjang yang sama. Kat sini A, kat sini A, sini A, sini A, sini pun A. Sini A dan sini pun A. Okey, jadi kita bayangkan cikgu ada cikgu ada kubus. Cikgu ada kubus dekat depan cikgu ni. Okey, lepas tu dia kata seutas wayar sepanjang 96 cm digunakan untuk membentuk sebuah kubus. Okey. Bayangkan cikgu ada tali, cikgu nak letak warna kuning cikgu punya tali. Nampak tak? Okey, ni tali cikgu ni.
tali cikgu berpintal. Okey, cikgu nak guna cikgu punya tali ni, cikgu nak bentukkan kubus tu. Cikgu start dengan sini, cikgu pergi sini. Okey, tak jadi kubus lagi. Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, 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 sini. Lepas tu belakangan lagi. Macam ni. Cikgu pasang kat sini lah tali. Tutup atas. Lepas tu, cikgu nak tutup tepi. Lepas tu, tutup sini bahagian tepi kanan. Lepas tu, belakang. Lepas tutup belakang, cikgu tutup depan pula. Okey. Lepas tu, cikgu nak tutup bawah. Agak-agaknya, 96 cm tu dia mewakili apa agak-agak? 96 cm tu. Ya kawan-kawan, saya perlukan respon anda sekarang. Okey, 96 ni sebenarnya kalau cikgu ambil tali tu, cikgu tutup sini, cikgu tutup sini, tutup sini, tutup sini, tutup sini, tutup setiap garisan dekat tepi ni kan. Cikgu sebenarnya, cikgu tengah dapatkan panjang sisi untuk setiap kubus. Okey, panjang sisi setiap kubus. Pada sisi kubus lah sebenarnya. Okey, sekarang kita punya sisi ni ada berapa? Cikgu guna colour hijau terang. Okey, sisi cikgu apa? Ada berapa? Okay, tengok ni. Cikgu tulis guna warna hijau. Okey, sisi tu yang ni tau. Sisi yang ni. Okey, sekarang bagi cikgu, tolong kirakan dekat cikgu, sisinya ada berapa untuk kubus kat depan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya, kalau cikgu tutup panjang sisi dia ada 12 batang, kan? Contoh, cikgu nak buat kubus. Cikgu pun letak kubus tu, setiap sisi dia cikgu kira ada 12. Maksudnya, bawah ada 4, kiri kanan ada 4, atas ada 4 juga. Jadi, total sisi dia, total sisi dia ada 12. Lepas tu dia cakap, setiap sisi ni, dia guna wayar untuk tutup semua sisi. Jadi 96 cm tu untuk tutup 12 sisi. Jadi, cikgu nak tahu sekarang untuk setiap sisi, untuk satu ni, berapa ukuran dia? Kalau 96 ni untuk 12 sisi, kalau satu sisi ialah 8 cm. Okey, macam mana nak dapatkan 8 cm ni? 96 cm bahagi 12 cm. Okey, maksudnya 96 cikgu nak bahagikan dengan 12 cm. Maksudnya cikgu akan dapat setiap sisi 8 cm. Bermaksud, okey, cikgu padam semula yang dekat sini. Okey, cikgu padam. Okey. Cikgu padam. Okey. Cikgu gunakan colour lain. Cikgu guna colour orange. Okey. Jadi, cikgu ada tali panjang. Tali cikgu panjang tu, wayar cikgu tu yang ada tu, panjang tu 96. Jadi, cikgu nak tutup setiap sisi ni, setiap yang kat sini ni, dengan wayar tu. Jadi, kalau cikgu tutup sini 8, okay, sini cikgu perlukan 8 cm wayar. Sini 8 cm wayar, sini pun 8 cm wayar. Okey, sini bentuk dia sama sebab dia kubus. Bila kubus, ciri-ciri kubus ialah setiap sisinya sama. Okey,
Jadi, sini pun 8 cm. Sini 8 cm. Belakang kita nak tutup 8 cm. Sini pun 8 cm. Bawah 8. Bawah sini 8. Sini 8. Sini pun 8. Bermakna, kalau cikgu nak tutup setiap sisi dekat tepi ni, total wayar yang cikgu perlukan ialah 96. Itulah maklumat yang dia bagi. Dia kata total sisi kubus ialah 96. Sisinya ada 12. Jadi setiap sisi 8 cm lah. Okey, macam tu. Kemudian, soalan tanya, hitung isi padu kubus. Okey, hitung isi padu kubus. Kalau cikgu nak tanya, apa formula untuk isi padu? Formula isi padu apa? Ini sekolah rendah dah belajar lagi. Kita ada tinggi, darab, panjang, darab, lebar. Ingat tak yang ni? Tinggi, darab, panjang, darab, lebar. Contoh kat sini kita ada tinggi. Sini kita ada tinggi. Sini kita ada panjang. Kita ada lebar. Okey. Kalau setiap sisi dia 8, jadi isi padu dia berapa? Tinggi, darab panjang, darab lebar. Okey. Jadi sisi dia 8, 8, 8. Jadi tinggi dia berapa? Tingginya berapa? 8. Tinggi 8. Panjang? 8. Lebar pun 8. Okey. 8 darab 8 darab 8. Sebenarnya sama tak kalau cikgu tulis 8 kuasa 3? Sama. Sama kan? Alright, jadi tekan kalkulator. Okey, kalau tak nak tekan kalkulator, sebab esok Cikgu Raina ada tahu. Jadi, tolong minimumkan guna kalkulator. Sebab kalau boleh dia nak tengok korang kira yang macam ni. Macam kat kertas kotor, dia nak tengok yang ni. 24, lepas tu 8, 2. Tolong ada benda ni. Sebab kalau korang guna kalkulator, nanti dia rasa macam korang kira tak guna otak. Korang just kira je. Tapi dia nak tengok benda supaya dia nampak, oh budak ni hafal sifik, oh budak ni tahu macam mana nak darab, oh budak ni sebenarnya faham apa yang cikgu ajar. Kalau dia tekan kalkulator, budak tadi kan boleh tekan kalkulator. Tapi untuk tahu budak tu faham ke tak, dia boleh darab macam ni. Maksudnya dia tahu, okey kalau aku kena darab 64. Kalau aku darab dengan 8 pula, okey 2, 3 ni atas. So, dengan darab 8, okey, fikir dalam otak. Okey, dengan darab 8, 48. Lepas 48 tambah 3, 51. So, 51. Dia nak tahu kepakaran korang untuk mengira dengan cekap. Okey. Alright. Okey, kita teruskan Okey, jadi bagi cikgu ni 8 darab 8 darab 8 jadi 512. Okey, 512. Bila jadi isi padu, pastikan dia punya unit sentimeter kuasa 3. Tapi kalau dalam soalan dia guna meter ataupun kilometer, okey, kalau dia 3 nombor yang kita darabkan ni, jadi kita kena meter kuasa 3 lah. Tapi dalam soalan sekarang kita guna sentimeter. Jadi sentimeter darab sentimeter darab sentimeter, jawapannya sentimeter kuasa kuasa 3. Okey. Okey, ni untuk soalan 1. Faham tak untuk soalan 1 ni, seutas wayar ni? Okey, kau faham? Sentak je. Okey. Alright. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Okey. So, tengok soalan nombor 2. Dia kata sebuah tangki berbentuk kubus. Okay, dia mention kubus lagi. So, tadi cikgu cakap, apa ciri-ciri kubus? Kubus. Kubus. Okey. Sisi dia mesti sama. Okey, tulis kat sini. Sisi mesti sama. Okey. Mengandungi 0.16 meter kuasa 3. Ni meter kuasa 3 tau.
meter kuas 3. Air. Maksudnya dia kata kat sini bila dia cakap mengandungi 0.16 meter kuas 3, maksudnya isi padu air ialah 0.16 meter kuas 3. Okey ni. Tulis kat tepi. Lepas tu dia kata hitung isi padu dalam meter kuas 3 air yang diperlukan untuk penuhkan tangki tu. Okey. Sekarang ni cuba tengok tangki ni. Okay, bayangkan inilah tangki rumah korang. Tangki rumah korang selalu bentuk apa? Anggaplah kali ni bentuk kubus kan. Okey. Tangki tu dia berbentuk kubus. Okey, sekarang tadi cikgu dah cakap kan, kubus sisi dia mesti sama. Okey. Sekarang dia kata tepi dia. Maksudnya panjang sisi kat sini ialah 0.6 meter. Jadi, macam mana cikgu nak tahu isi padu kubus ni? Isi padu keseluruhan ni. Isi padu tangki. Sekarang cikgu nak tahu isi padu tangki ni berapa? Okey. Jadi cikgu cakap kalau kubus tinggi, darab panjang, darab lebar kan? Okey. Kalau kat sini 0.6, dekat sini berapa? 0.6 juga. Okey, tinggi 0.6, lebar 0.6. Panjang dia mana? Yang bawah ni kan? Okey, panjang dia berapa? Ukuran dia. Isi padu kubus. Kat sini pun 0.6 juga. Jadi kalau nak tahu isi padu, okey, formula isi padu apa? Tinggi, darab panjang, darab lebar. Tinggi dia berapa? Tinggi 0.6. Panjang 0.6 juga. 0.6 meter. Okey, lebar dia. Ini lebar dia. Ni lebar. Lebar kat sini. 0.6 meter juga. Okey. Sekarang guna kalkulator boleh. Tapi waktu esok dengan Cikgu Rahina tolong kira macam ni. Darab 0.6. Okey. 6 darab 6 berapa? 36. Okey, 36. Jadi kosong. Kat sini ada 2. Jadi gerakkan 2 kali, titik kat sini. Okey, 0.36 meter kuasa 2. Lepas tu darab 0.6 meter. Okey, lepas tu kira lagi 0.36 darab dengan 6. 6 darab 6? 36. Okey, 36. Kat sini. Okey, lepas tu 6 darab 3? 18 campur 3? 21. Jadi kira dia punya ni tempat perpuluhan 1, 2, 3, 1, 2, 3 titik. Jadi jawapan akhir 0.216 meter kuas 3. Okey. Sekarang ni tangki kita ialah 0.216 meter. Lepas tu dia cakap hitung isi padu dalam meter kuas 3 air yang diperlukan untuk penuhkan tangki tu. Okey. Sekarang kita dah tahu kita punya tangki kat sini, isi padu tangki 0.216 meter kuas 3. Lepas tu maklumat lagi yang dibagi, tangki tadi mengandungi, dalam tangki tu kita ada air tau sebenarnya. Sebenarnya kita ada air dalam ni. Kita ada air dalam ni. Jadi isi padu air tu berapa? Isi padu air. Kita dah tahu isi padu tangki, isi padu air. Tengok dalam soalan. Berapa tu? 0.16 meter kuas 3. Okey. Jadi air yang dekat dalam ni, air yang memang dah sedia ada, kita ada 0.16 meter kuas 3. Jadi, cuba fikir agak-agak berapa banyak lagi air yang cikgu perlukan sampai dia penuh ni.
sampai dia penuh. Agak-agak cikgu nak kena. Apa dia ada? 0.16. Okey, sekejap. Air yang memang dah ada. Okay, contoh awak ada botol air kan. Botol air awak tu, separuh tu, dia punya isi padu air 0.16. Tapi, agak-agaknya, berapakah isi padu air yang cikgu perlu ada supaya botol cikgu tu penuh? Faham tak? Okay, tangki cikgu ni dah ada dah separuh air ni. Okay, dah ada air dah. Jadi, air yang cikgu ada ni, dia punya isi padu 0.16 meter cos 3. Sekarang, isi padu tangki semua ni, ini, dia punya volume, dia punya isi padu 0.216. Jadi, berapa banyak lagi yang cikgu perlu isi kat sini? Isi padunya berapa? Apa maklumat yang kita perlu buat dengan dua-dua ni? 0.056. Okey. 0.056 meter cos 3. Ni macam dapat ni? Tolak kenapa? 0.216 tolak 0.16. Okey, betul. Okey, faham tak kenapa kita kena tolakkan? Okey. Sekarang kita bayangkan awak ada botol air lah kan. Botol air. Contoh botol air cikgu, dia boleh muat 1 liter. 1 liter. 1 liter bersamaan 1000 mililiter kan. Okey, ni botol cikgu lah. Okay, botol cikgu. Okey, lepas tu cikgu isi air. Mula-mula cikgu isi air, cikgu isi 500 mililiter. Tapi cikgu punya botol ni boleh muat sampai 1000 kan, betul tak? Dia boleh muat sampai 1000. Tapi sekarang cikgu punya air 500. Jadinya, berapa banyak lagi mililiter yang cikgu perlu ada supaya botol cikgu penuh? Cikgu kena buat apa dengan dua maklumat ni? Tolak kan. Maksudnya, keseluruhan isi padu, tolak yang dah isi ni. 1000 tolak 500. Jadi, sama jugalah konsep untuk tangki ni. Jadi, tangki ni isi padu semua 0.216. Sekarang air yang kat dalam ni yang memang dah ada 0.16. Jadi, soalan dia kata, hitung berapa air yang diperlukan. Jadi, macam mana kita nak penuhkan? Kalau kita nak penuhkan tangki, samalah macam kita cari isi padu tangki sebenarnya. Tapi kita dah tahulah yang air ni berapa. Jadi, kita kena tolakkan keseluruhan isi padu tangki. Kita tolakkan dengan isi padu air. Kita akan dapat 0.056. Peringatan lagi sekali, tolong tulis jalan kira macam ni. Tolak 0.16. Kira lah, kira 6, 11 tolak 6 dapat 5. Lepas tu ni 110, macam tu. Tolong tunjukkan jalan kira macam ni, supaya cikgu Raina nampak yang awak faham. Boleh tak? Boleh tak? Kita dah bincang dua soalan tau untuk isi padu ni. Okey ke ni TP4 tau. TP4 ni ikutkan korang kena buat sendiri ni. Tapi sebab esok. Sana okey tak? Ada soalan tak nak tanya? Untuk 1 dengan 2. Okay, ada soalan tak? Ada 10 dah ni. Okey. Dalam buku tu, kalau boleh jangan isi apa dulu tu, boleh tak? Maksudnya esok cikgu akan bincang lagi benda ni dalam kelas. Tapi itu adalah antara soalan cikgu akan tanyalah. Tadi kita, macam mana cikgu ajar malam ni, macam tu juga lah cikgu akan ajar esok. Cuma cikgu nak korang ada idea dulu macam mana nak tahu nak buat. Supaya tak adalah lama sangat korang nak kira. Macam tu. Okay. Alright, kita dah selesai untuk soalan 33. Okay, cikgu nak laju sikit untuk muka surat 34. Okay, sekarang semua orang buka muka surat 34. 34 ialah
Okey, ini dia melibatkan gabungan operasi untuk kuasa 2 dan kuasa 3. Okay, cikgu harap korang ingat lagi lah. Kuasa 2 dan kuasa 3 ni. Ha? Okey, jadi sebelum cikgu nak masuk explain untuk kesuat 34 ni. Okay, first cikgu nak korang betul-betul faham kuasa 2 sempurna dengan kuasa 3 sempurna. Sebab benda ni sangat penting. Sebab cikgu dah confirmkan dengan cikgu Rahina yang kalau soalan yang macam ni, dia sebenarnya boleh kira tanpa guna kalkulator. Dan itu yang cikgu Rahina nak tengok juga sebenarnya. Untuk korang cek jawapan tak apa, tapi untuk korang kira kena guna otak tu. Okay, sekarang 3.3. Okay, cikgu terangkan untuk kuasa 2 dulu Okay, 3.3, 3 kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2, jawapannya apa? Okay, 3.3, 9. 4.4, 4 kuasa 2, 16. 5.5, 5 kuasa 2, 25. Okay, 36. Lagi? 49. Kemudian? Okay, lagi? 81. Lagi? 100. Okay, kat sini nanti korang isi 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2, 8 pula. 9 kuasa 2, 10 kuasa 2. Okay. Untuk kuasa 2, kita akan pairkan dengan punca kuasa. Macam ni, punca kuasa. Jadi, kalau contoh, kita ada 1 kuasa 2 bersamaan 1. Punca kuasa 1 bersamaan 1. Okay, ini contoh. Lepas tu, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Punca kuasa 4 sama dengan 2. Okay, macam ni. Nampak tak? Cikgu ambil punca kuasa kat sini, ambil yang belah dalam je. Okay. Ingat Okay, cikgu bagi contoh lagi. 4 kuasa 2 bersamaan dengan 16. Punca kuasa 16 sama dengan berapa ni? Ambil kat sini je. Nombor yang besar. Berapa? 4. Okay. Sama jugalah konsep untuk kuasa 3 sempurna ni. Kuasa 3 pula, darabkan 3 nombor. Kita akan dapat yang ni. Jadi, contoh cikgu ada 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. Kalau cikgu buat punca kuasa 3, 8, kita ambil yang ni. Ambil yang 2 ni je. Jawapannya 2. Okay, sekarang cikgu nak tanya, kalau cikgu ambil punca kuasa 3, 3, 4, 3, berapa? Ni. Buat punca kuasa 3 dekat sini, kita nak ambil apa kat sini? Ambil 1 je, 7. Macam tu. Okay, kalau boleh esok dalam kelas cikgu nak ada list ni. List. Buatlah sampai 11 darab 11, 12 darab 12 ataupun 13. Sampai 13 kalau boleh. Okay. Kita dah nak masuk kepada penyelesaian masalah yang ini. Cikgu gunakan pen biru. Okay, untuk soalan 1. Okay, tengok sini. Bila dia melibatkan gabungan operasi, tetapi gabungan operasi tu melibatkan kuasa 2 dan kuasa 3. Okay, faham Sebelum kita pergi kepada operasi, kita selesaikan yang kuasa dulu. Contoh, dalam soalan ni, kita nampak punca kuasa 3, kita nampak kuasa 2. Kita nampak operasi tambah. Okey, 1, cikgu tulis turutan tau. Nombor 1, ini yang kita kena buat dulu. Kedua, kita kena cari nilai untuk kuasa 2, baru kita buat operasi. Okey, faham tak? Okey, semula selesaikan yang kuasa dulu ataupun selesaikan yang punca kuasa dulu. Baru kita buat operasi. Okay, contoh sekarang ni punca kuasa 3 125. Okey, sekarang kalau boleh jangan guna kalkulator. Kita tengok senarai yang cikgu bagi ni. Okey. Jadi punca kuasa 3 tadi cikgu sebut. Punca kuasa 3 125. Okey. 125 dekat mana? Sini kan? Okey. Okey, punca kuasa 3 kepada 125, jawapannya ialah 5. Okey, sekarang cikgu tahu dekat sini mesti 5. Okey, salin balik operasi. Okey, letak kurungan. Sekarang cikgu nak cari
negatif 0.5 kuasa 2. Okey, cikgu tahu kalau cikgu letak negatif 0.5 darab negatif 0.5, okey. Negatif, jawapan positif ke negatif? Positif. Okey, positif. 0.5 darab 0.5. Okey, jangan guna kalkulator. Cuba kira kat tepi. 0.5 darab 0.5. 5 darab 5? 25. Okey. 1, 2. 1, 2, titik 0. 0.25. Okey. Lepas kita dapatkan nilai untuk punca kuasa 3 dan kuasa 2, baru kita boleh selesaikan untuk operasi. Jadi, buatlah 5 tambah 0.25. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 2, 2. Bila titik-titik samakan titik, 5 tambah 0, 5. Jadi, akhir sekali jawapan kita ialah 5.25. Okey. Peringatan, tolong ikut turutan ni. Maksudnya, selesaikan yang punca kuasa ataupun kuasa yang korang nampak dulu. After that, baru selesaikan operasi. Operasi tu contohnya, tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, ni untuk soalan 1. Kemudian kita nak tengok soalan 2 pula. Okey, macam ni. Kita nak tengok satu-satu. Okey, soalan 2. Yang pertama ni, dia tak ada kuasa. So, biarkan dulu. Okey, kita nampak yang ini dan juga yang ni. Selesaikan ini, baru kita gunakan ilmu kita untuk selesaikan yang operasi. Okey. Jadi, sekarang dapatkan cikgu nilai untuk ni. Tapi nak guna manual. 1.2 darab 1.2. Berapa? 1.44. Okey. Kita akan dapat 1.44 lah. Nanti korang kira sendiri macam mana. Ini gerakkan 2. Okey. Lepas tu, sini kita dah dapat 1.44. Okey. Untuk punca kuasa 64, kat sini korang kena isilah. Kat sini 9. Lepas tu sini 16. Sini 25. 36. 49. 64. 81. 100. Okey. Punca kuasa 64. Letak punca kuasa 64. Jawapannya ambil 1 je kat sini. 8. Okey. Kita tahu dekat sini jawapannya 8. Okey. Tulis balik. Negatif 8 tolak salin yang ini 1.44 tambah ini dekat sini 8. Alright. Kemudian bila kita nampak macam ni, okey, ni kita dah pernah buat praktis sebelum ni. Selesaikan yang depan dulu. Mana yang cikgu buat bracket, yang cikgu buat kurungan, buat yang tu dulu. Okey. Jadi yang pertama buat dulu. So negatif 8 ni tolak-tolak jadi tambah. Okay, 8 tambah 1.44. Berapa? 9.44. Okey, tapi sekarang simbol dia, charge dia negatif kan? Antara 8 dengan 144, mana yang besar? Okey, 8 kan? Jadi kita kena tengok nombor yang besar. So kita ambil simbol yang dekat depan dia. Jadi negatif 9.44. Okey, ini basic ya, ini basic. Kemudian tambah 8. Okey. Tolak tambah. Kita kena buat tolak. Kita kena buat tolak. Maksudnya 9.44 tolak 8. Okey, yang berapa? 4 sini 1. Okey. 1.44. Sekarang simbol kita nak ambil yang mana? 9 ke 8? 9. Pandai. Maksudnya jawapannya negatif 1.44. Okey, cikgu nak ingatkan. Tolong fahamkan betul-betul yang ni. Tolak tambah jadi tolak. Tolak tambah jadi apa? Tolak-tolak jadi apa? Sebab cikgu Raina yang pernah ajar korang. Nanti kalau salah, cikgu takut dia marah pula. Okey. Okey, lepas tu kita sampai pukul 10 cukup rasanya ni. Okey. And then, tak ada soalan. Okey. Sekarang cikgu nak tengok soalan nombor 3 pula. Okey, masing-masing buka buku kan? Alright. Soalan nombor 3, kita ada punca kuasa 49.
cikgu nak darab dengan 3 kuasa 2 tolak ni. Apa ni? Okey, sini negatif 4 kuasa 2. Okey. Tengok balik senarai kat sini. Sebelum tu cikgu nak tahu. Apa benda yang kita kena tengok dulu? Apa yang kena selesaikan dulu? Cari yang ada kuasa 2 kan? Okey. Tengok yang ada ni. Tengok ni. Tengok ni. Dapatkan dulu nilai tu. Okey. Jadi, sekarang. Okey. Ini cikgu bahagikan 2 kertas ni kepada 2 bahagian. So, sini bahagian jalan kira. Sini yang kotor-kotor lah. Okey. Punca kuasa 49 sama dengan. Tengok sini. Punca kuasa 49. Jawapannya 7. Okey, 7. Okey, sini dah settle. Yang pertama dah settle. Okey. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3. So, 3 darab 3? Kalau tak ingat, tengok sini. 3 darab 3, 9. Okey. 9 dah ada. Okey, sini dah. Sini dah. Okey, tengok yang sini pula. Kita ada negatif 4 kuasa 2. Jangan lupa negatif 4 tu macam ni. Okey. So, negatif darab negatif, jawapan mesti positif. So, 4 darab 4? Positif 16. Okey. Kita dah dapatkan 3 nilai. Baru kita boleh letak dekat dalam ni. Okey, pertama kita dah tahu 7. 7. Lepas tu, darab 3 darab 3, 9. Tolak. Ni. Cari balik nilai kat mana. Ni. Positif 16. Okey. Sampai sini, korang kena aplikasikan kubah datato yang kita dah belajar daripada bab 1, bab 2. Sampai sekarang kita jumpa lagi. Ni sampai korang SPM kau jumpa tau. Okey. Benda yang pertama sekali, tolong buat kurungan. Jangan sombong buat kurungan. Jangan malu-malu. Tak kena bayar pun nak buat kurungan ni. Okey. Lepas tu. Okey. 7 darab 9. Berapa? Tu sifir ni abang kakak semua. Okey. 63. Tolak 16. Ni kalau susah nak kira, tulis kat tepi ni bang. Okey. 3 tolak 6. 7. Okey. So, sini dia pinjam 11. Tinggal 1. 5 tolak 1. 40. Jadi, jawapannya akhir 47. Okey. Nampak tak? Apa yang kita kena buat dulu? Kita kena selesaikan punca kuasa. Selesaikan kuasa 2. Kuasa 3. After selesai yang tu, baru kita tengok operasi. Okey. Sekarang, cikgu dah selesaikan soalan 1, 2 dan 3. Okey, buku tu jangan isi dulu tau. Esok baru kita isi sama-sama. Sekali lagi. Sekarang cikgu nak nampakkan korang ni ingat ke tak. Sebab tak nak korang krik-krik esok. Faham tak? Faham tak kawan-kawan? Okey. Lepas tu, kita tengok nombor 4 pula. Okey, sabar kita nak habis dah. Okey. Kita ada sini kita ada punca kuasa besar 16/25. Lepas tu kita tolak 1 kuasa 2. Kita nak darabkan dengan 2 kuasa 3. Okey, macam biasalah cikgu akan bahagikan kertas cikgu kepada 2 bahagian. Supaya sini jalan kira, supaya sini yang kotor-kotor. Okey. Kat sini cikgu nak gunakan biru. Okey, sekarang kita ada punca kuasa 16/25. Okey, ingat tak? Kalau 16 ni sebenarnya punca kuasa ni kuasa 3 ke kuasa 2? Ni punca kuasa 2 ke punca kuasa 3? Ni. Ni simbol ni punca kuasa 2 ke? Punca kuasa 2. Jadi kita kena tengok 16 dengan 25 ni ada tak dalam kuasa 2 sempurna? Okey, ada kan? Kita ada 16, kita ada jadi 45. Okey, 45. Jangan lupa kita kena letak per sekali. Jadi punca kuasa kepada 16 dan 25 ialah 4/5. Ni jangan lupa. Tak payah. Tak payah ni. Tinggalkan 4 dan 5. Okey, macam tu.
Kemudian kita dah selesaikan yang ni. Okey. Lepas tu, disuruh tolak dengan 1 dulu. Kita kena selesaikan yang dalam kurungan. Sebab dia ada kuasa 2 kat luar ni. Selesaikan dalam kurungan. Baru buat kuasa 2. Okey. Jadi 4/5. Cikgu nak tolak dengan 1. Macam mana ni? Agak macam mana cikgu nak buat? Okey. Macam ni 4/5. Okey, 1 ni kita boleh tukar dia kepada 5/5. Okey. 4 tolak 5. Kecil tolak besar. Okey, sini positif dengan negatif. Okey, tambah tolak jadi? Tolak. Okey, jadi cikgu nak buat 5/5 tolak 4/5. Berapa? 5 tolak 4? 1/5. Okey. Jawapan 1/5. Tetapi cikgu nak tengok 4/5 dengan 5/5 mana lagi besar? 5/5. Jadi kita kena ikut charge yang paling besar lah. So dia negatif. Negatif 1/5. Tetapi tengok dekat sini dia ialah kuasa 2. Jadi negatif 1/5 kuasa 2. Okey, tulis kat sini negatif 1/5 darab negatif 1/5. Sekarang negatif darab negatif, jawapan mesti positif. Okey, bila pecahan kita darab terus. Maksudnya atas darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1, 1. 5 darab 5, 25. Okey, ini kita dah dapat. Ini pun kita dah dapat. Okey, maksudnya selesai yang pertama. Okey, sekarang kita nak cari ini pula. 2 kuasa 3. Tak muat dah ni. Alamak. Okey, kat sini lah. 2 kuasa 3. Jawapannya ialah 2 darab 2 darab 2. Tak apa, kita tengok senarai. Ni, kat sini. 2 darab 2, 8. Jadi kat sini, 8. Kita dah ada semua yang kita dah kira kat tepi. Sekarang salin balik. Okey. Dalam kerja yang pertama ialah buat kurungan. Yang dalam kita tulis 4/5. Tolak 1 kuasa 2 darab 2. Ni kita boleh letak nombor terus. Kat sini ialah 8. 8 cikgu cantik. Kat sini ialah 8. Okey. Okey, lepas tu baru kita letak jawapan yang negatif 1/5 dekat dalam. Letak kuasa 2 dekat luar. Dekat 8. Ni kita boleh dapatkan terus 1/25 darab 8. Okey, dekat sini 1/25 cikgu nak darab dengan 8. So jawapannya apa? 1/25 darab dengan 8. 8 ni sebenarnya dia ada halimunan tau bawah dia. Bawah dia ada 1. Macam ni. Tapi kita tak nampak. Apa-apa nombor bulat sebenarnya dia perkan dengan 1. Cuma kita je yang tak nampak. Kita je yang tak perasan. Jadi tadi cikgu kata bila pecahan kita darab terus. Jadi 1 darab 8 8. Okey, jadi bawah 25 darab 1 25. Jadi jawapan akhirnya ialah 8/25. Begini. Tahu-tahu dah pukul 10. Macam tu. Jadi, kalau boleh, cuba buat soalan 5, 6, 7, 8, 9. Sebab cikgu serba salah sebenarnya nak ajar korang lama-lama. Sebab dah pukul 10 kan. Nanti korang ada homework lah, apalah. So, cikgu ingat. Ya ke? Yes, tak ada limit je. Okey, so korang nak proceed untuk nak sambung ke untuk 5, 6, 7, 8, 9 ke ataupun nak tunggu esok? Sambung je lah terus. Jangan lah. Sambung je lah. Siapa yang nak esok tu? Aina. Okey, Aina nak esok. Okey, tak apa. Tapi, agak-agak yang mana cikgu sebut nama tu kena buat kat depan. Be prepared lah. Bersedialah.
Cikgu Ya. sebut namanya cikgu. Apa lagi cikgu? Cikgu. Itulah. Dia macam ni sebenarnya. Sebab tu cikgu ajar korang dulu. Supaya korang kena faham betul-betul. Sebab nak tak nak, memang korang akan buat kat depan. Sebab itu yang cikgu Rahina nak tengok. Faham tak? Cikgu sebut tu setiap kumpulan seorang kan? Ya betul. Maksudnya, dia macam ni. Setiap kumpulan akan hantar wakil pergi ke depan buat. Macam tu. Sebab tu cikgu tak nak sebut nama. Cikgu nak orang yang volunteer. Maksudnya, saya nak buat. Dia buat kat depan. Maksudnya, cikgu tahu yang dia faham. Macam tu. Sebab kalau cikgu pilih, cikgu takut cikgu salah pilih. Nanti kat depan tu dah, alamak, dia ni macam tak tahu je. Nanti dah drag masa. Bila dah drag masa, susah cikgu nak handle. Sebab cikgu ada 1 jam je dengan korang. Macam tu. Jadi, kalau boleh, fahamkan betul-betul. Nak kena buat macam mana. So, cikgu harap, after habis kelas ni, cuba korang buat sendiri. Cuba fahamkan. Cuba tengok macam mana nak kira. Sebab, nanti kita akan ada game tau. Game tu nama dia Tasya Puzzle. Okay, contoh. Cikgu ada, ni contoh aktiviti kita tahu esok. Cikgu ada puzzle. Macam ni lah cikgu puzzle kan konon-konon. Macam ni. Okay. Cikgu akan potong segi 4 ni kepada macam ni lah. Nanti korang akan dapat dia dalam bentuk cerai-cerai macam ni. Lepas tu, macam mana korang nak cantumkan? Caranya ialah, cikgu akan letak soalan dekat puzzle tu. Okay, contoh ini adalah soalan. Dekat sini jawapan. Lepas tu sini jawapan, kat sini soalan. Jadi, apa yang korang kena buat ialah, okay. Contohnya, sini ada soalan kan, betul tak? Sini ada soalan. Cuba selesaikan soalan yang dekat sini. Lepas tu cari jawapan ni dekat kertas yang mana. Macam tu. Lepas tu, okay, contoh. Okay, ni adik ada soalan. Okay, lepas tu ni ada jawapan, ada soalan dekat kertas lain, kertas lain. Lepas tu, after korang kira, okay, jawapan ni dekat kertas yang bentuk macam ni. Jadi, ambil kertas ni, cantumkan kat sini. Macam tu. Lepas tu, cantumkan semua sampai dapat bentuk objek. Dapat bentuk segitiga ke, dapat bentuk segi 4 sama ke, segi 4 tepat ke. Yang penting, kena buat dalam kira. Contohlah soalan yang cikgu nak letak. Okay, so ni contoh tau, contoh. Cikgu nak letak soalan negatif 4 kuasa 2 tambah punca kuasa 12 per 27 tolak negatif 2 kuasa 3. Okay, ini adalah contoh soalan yang cikgu akan letak dekat dalam puzzle tu. Jadi, dalam satu kumpulan, cikgu akan letak dalam 5 ke 4 soalan. Jadi, semua orang kena buat soalan tu and dia macam seorang buat, ada yang check. Jadi, jawapan tu betul. Lepas tu, cikgu akan pick random untuk buat dalam kerja dekat depan. Faham tak? Contoh, korang kena kira sama-sama. Okay, tunjuk dalam kira. Contoh macam, okay, Adam cari negatif 4 kuasa 2. So, Adam cari negatif 4 darab negatif 4. Lepas tu nanti kita dapat, ni positif 16. Okay, lepas tu, Iman cari ni. So, Iman cari 12 per 27. So, macam nak cari 12 per 27? Dia tak ada dalam kuasa 2 sempurna. Jadi, kita boleh kecilkan dia. Pemudahkan, kita akan dapat 4 per 9. Jadi, sekarang cari 4 per 9 punca kuasa. Kita akan dapat 2 per 3. Sebab, 4 ada dalam kuasa 2 sempurna, 9 pun ada. Jadi, 2 per 3 lah. Okay, lepas tu, tadi kat sini Adam dah cari. Okay, lepas tu sini Iman dah cari. Okay, lepas tu, yang ni, kat sini Rusdi cari pula. Okay, so Rusdi cari negatif 2 kuasa 3. Jadi, negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. So, 2 kat sini positif 4. Darab negatif 2.
Jawapan negatif 8. So, okay. Adam dah dapat, Iman dah dapat kat sini. Rusti dah dapat. Campurkan semua ni dalam satu jawapan. Jadi kita tahu di sini Adam cari 16. Okay, lepas tu Salim ni. Lepas tu Iman cari 2/3. 2/3 kat sini. Lepas tu sini. Tolak sini. Jadi tolak 8. Kat sini kena kira lah. Okay, 16 tambah 2/3. 16 tambah 2/3. Ni 1 darab 3. Darab 3. Kena kira lah. 16 darab 3. Dia memang leceh sikit sebab tu korang kena buat sama-sama. Supaya benda tu cepat. Okey tak? Boleh tak? Macam tu lah. Lepas tu 16 darab 3, 18, 3 1, 4. Jadi 48 tambah 2/3. Dapat 50/3. So, sini 50/3 tambah 8. Kat sini kena kira lah. 1 darab 3 darab 3. 50 tambah 24/3. Berapa? Ni. 50 tambah 24. 70. 74/3. Ini sebenarnya soalan dalam buku modul ni. Nombor 7. Ya. Okey tak? Susah kan? Susah kan? Cikgu pun rasa susah untuk cikgu explain kepada korang. Kalau cikgu rasa senang lah. Korang baru first time nampak. Okay. So macam ni lah. Dalam pengiraan dia. Untuk soalan 1 dengan 4 sampai 4 cikgu dah bincang. Nanti cuba try untuk soalan nombor 5. Okay. Kita try lah. Nombor 5 ni. Cikgu bisa betul besok. Kalau korang tak boleh buat sebenarnya. Okay, siapa yang dah tak boleh proceed dengan kelas malam ni boleh left lah. So, siapa yang nak belajar lagi boleh stay. Okay, siapa yang nak stay? Sekejap, sampai 10 suku lah kot. Lepas tu kita habis. Hello, ada tak tu kawan-kawan? Ya. Okay, cikgu sama sikit sampai 10 suku je. So, kalau ada yang tak boleh, ada yang nak live ke, korang live je lah. Tapi cikgu akan proceed lah, terangkan. Tapi jangan isi dalam buku modul tu. Korang tulis kat kertas lain dulu. Nanti esok cikgu bincang lagi. Okay, untuk soalan nombor 5, kita ada 10. Kita ada 10. Cikgu nak tolakkan dengan punca kuasa 3 negatif 125 kuasa 2. Okey. Bila yang macam ni, kita kena selesaikan mana yang ada punca kuasa dulu. Okey. Sekarang kita tahu punca kuasa ni dekat dalam kan? Okey. Punca kuasa 3 125. Negatif ni kita ikutkan je. Okey. Punca kuasa 3 125. Okey, 125 ada tak dalam kuasa 3 sempurna? Cuba tengok. 125 ada tak dalam kuasa 3 sempurna? 125 okey ada. Jawapannya? 5. Okey. Jadi tulis kat sini. Jawapannya 5. Tapi bukan 5 saja. Disebabkan dia negatif, ikut sekali negatif ni. Okay, faham tak? Kalau contoh soalan tu positif, 125, kita letak 5 je. Tapi dia ada negatif. Kena ikut sekali negatif tu ni. Kemudian, tulis semula. Kita dah dapatkan ni. Inilah step pertama kita. Step kedua kita kena selesaikan benda yang dalam kurungan. Jadi, tulis balik 10 tolak. Ini yang kita dapat tadi. Tolak negatif 5. Tutup kuasa 2. Okey. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. Walaupun di luar kurungan tu ada kuasa 2. Tapi, dalam kena selesaikan. Okey. Sebab kubara tato ingat kan? Okey, 10 tolak 5. Okey. Tolak tukar jadi
Tambah. Tambah. Jadi 10 tambah 5 berapa? 15. Okey, 15. Jadi kat sini tulis 10 tambah 5 kuasa 2. 10 tambah 5, 15 kuasa 2. Okey, 15. Yang ni boleh letak sini lah. 15 darab 15. Okey, buat jalan kerja sikit untuk nampak pandai. 5, 7, 5, 2. Berapa? 5, 12. Betul ke 35? Betul tak? Cikgu main kira je ni. Boleh tak? Tolong kirakan. Sama tak 325? Okey, jawapan akhirnya ialah 3 sekejap. 225. Bukan 325, 222. Minta maaf ya. Saya hanya manusia juga. Okey, 225. So jawapan akhirnya lah 225. Okey, jalan kira. Tolong tengok. Mana yang kita boleh selesaikan kerja kuasa, selesaikan dulu. Lepas tu, disebabkan dia ada kurungan, jadi kita kena selesaikan yang dalam kurungan. Okay, after kita selesaikan dalam kurungan, baru kita buat yang luar ni. Ini baru kita selesaikan kuasa 2. Sebab kalau korang buat kuasa 2 kan, macam ni korang nak kira? Takkan korang nak buat macam ni? 5 lepas tu nak darab macam ni. Ni nampak macam tak berapa nak bijak lah kalau buat macam ni. Jadi, daripada kita buat macam ni, kita boleh selesaikan dalam dulu. Selesaikan bahagian dalam, baru buat bahagian luar. Macam tu. Okay. Itu untuk soalan 5. Kemudian, kita tengok soalan nombor 6 pula. Okay, nombor 6. Kita ada 5/4/9. Cikgu darab dengan negatif 0.6 tambah 1 kuasa 3. Okey, bila kita nampak soalan macam ni, soalan yang melibatkan pecahan yang bercampur. Nombor yang bercampur, dia ada nombor bulat, kita campurkan dengan nombor pecahan. Kita kena tukar dulu. Jadi tukar 5/4/9 ni jadikan pecahan tidak wajar. Darab tambah, dapat apa ni? 45 tambah 4. Kita dapat 49/9. Okey, disebabkan dia ada punca kuasa. Okey, sekarang kita kena tengok. Adakah 49 dengan 9 ni ada dalam kuasa 2 sempurna? Ada tak? Okey, ada. Jadi atas kita letak 7 bawah 3. Okey, pandai. Alright, kita dah selesaikan ini. Okey, lepas tu yang ni kita biarkan. Okey, ini dulu. 1 kuasa 3 bersamaan 1 darab 1 darab 1 sama dengan 1. Okey, kita dah dapatkan yang ni. Sekarang kita dah boleh teruskan kepada penyelesaian. Okey, jadi cikgu gunakan biru. Okey, pertama sekali kita dah dapatkan nilai yang ni, tulis. Tapi sebelum tu kita kena tulis yang dulu. Supaya kita nampak bijak kat situ. 49/4 darab negatif 0.6. Yang ni kita boleh tulis terus, tambah 1. Okey, kemudian tulis yang jawapan dia ni 7/3 darab negatif 0.6 tambah 1. Okey, sekarang kita kena recall balik. Apakah itu perbuatan satu? Okey, sekarang kita ada darab, kita ada tambah. Darab, tambah, nak buat mana tu? Darab pandai. Kita kena buat darab dahulu. Okey, jadi 7 darab 0.6. 7 darab 0.6. Okey, berapa ni? 0.6 cikgu darab dengan 7. Berapa? 42. Ini jelas kan? 0.42, betul tak? 0.42. Betul tak?
Okey, betul Okay, jadi 0.42 per 3 tambah 1. Yang bawah sama dengan pembawah dia. Tak 3. Jadi 0.42 tambah 3 per 3. Jawapan akhirnya ialah 0.45 per 3. Betul tak? Risau. Bukan 4/2. Kan? Salah ni. Okey. 42. Ya Allah. Okey. Sini 42. Jadi 42 tambah 3. Macam ni sekejap. Sebelum tu, apa yang kita tinggal ni? Ini positif. Positif darab negatif. Jawapan mesti negatif. Okey. Sekarang kat sini lah negatif jugalah. Alright. Jadi, negatif 4.2. Cikgu nak tambah dengan 3. Okey. Tolak tambah kita kena tolak. Okey, 4.2 tolak 3. Berapa? Kita dapat negatif 1.2 kan? So, kita akan dapat 1.2 per 3. Jawapan nak ikut yang 4.2 ke nak ikut 3? So, kat sini jawapan ni negatif. Sebab charge kepunyaan 4.2 ialah negatif. Jadi, negatif 1.2 per 3. Okey, kat sini guna kalkulator kot boleh. Berapa? Negatif 1.2 bahagi 3? Nak guna manual boleh ni. 1.2 bahagi 3. Boleh cek sikit lah. Kalau 0, 1, 2. Guna macam ni pun boleh ya. Manual. So, dapat negatif 0.4. Dia agak complicated tapi dia boleh. Macam tu. Dia nampak rumit tapi sebenarnya kita boleh buat dia. Jangan dia buat kita. Kita buat dia. Macam tu. Jadi kita dah selesaikan sampai 6. 7 pun cikgu dah selesaikan dah tadi sebenarnya. Ni nombor 7 ni. Bukan. Mana nombor 7? Ni nombor 7 sebenarnya. Lepas tu, okay, sekarang kalau boleh, cuba nombor 8 dengan 9. Nanti esok cikgu nak tengok. Korang boleh buat ke tak? Boleh sebab dah ada masa ni ke saya pula korang. Jadi cikgu akan share juga yang cikgu tulis conteng ni. Ibu untuk korang tengok. Tak tahulah korang faham ke tak kan. So overall okey tak? Okey tak? Ke nampak complicated? Bisa berapa tu? 34. Yang tu. Cuba buat yang untuk 7, 8, 9. Sebab cikgu dah bincang sampai 6 kan. Tapi dah risau. Esok cikgu akan ajar lagi sekali. Dan cikgu akan suruh korang buat dekat depan. Okey tak? Okey tak? Okey kan? Sebab kita pun dapat praktis malam ni. InsyaAllah esok okey. Kod. Jadi itu je lah. Kalau ada soalan, jangan malu-malu nak tanya cikgu. Cikgu tak makan orang. Tanya je. Tahu. So, I think that's all lah for today's class. Tak ada soalan kan? Betul tak? Tak ada soalan kan korang? If tak ada, so thank you lah untuk join kelas kita malam ni. So, esok mungkin cikgu Raina duduk belakang untuk memerhatikan kalian. Maka, behave lah. Dan kalau cikgu tanya, respon lah. Dan respon tu semangat sikit. Macam nampak korang beria sikit macam nak belajar kan. Boleh tak? Tu je. Cikgu meminta bantuan daripada kalian. Boleh kan? Thank you. Thank you so much. Itu je lah. Alright. Itu je lah weh. Thank you. Thank you join kelas saya. Terima kasih. Sama-sama.